Buletin Didik 11 Disember bersama saya Rushdie Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam hormat. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razidin siang tadi berkesempatan merasmikan kejohanan bola sepak 9 sebelah Piala DRJ di Putrajaya. Kejohanan itu mengumpul 20 pasukan, antaranya Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Putrajaya, Balai Bomba dan Penyelamat Putrajaya dan guru pewaris negara. Melalui perkongsiannya di Facebook, Datuk Dr. Razidin berkata, penganjuran kejohanan sedemikian harus dipuji. Ini kerana dapat mengumpulkan komuniti setempat dari pelbagai peringkat usia di Putrajaya untuk beriadah bersama sekaligus merapatkan silaturahim. Beliau tidak dapat menyertai pasukan lain untuk sama-sama bermain bola sepak ekoran kecederaan kaki yang belum pulih sepenuhnya. Dr. Razidin juga mengucapkan terima kasih kepada semua pasukan yang menyertai kejohanan berkenaan. Riadah sukan cara Rasulullah SAW seperti memanah dan menunggang kuda terselip pelbagai hikmahnya. Bukan sahaja melatih fizikal seseorang, bahkan turut membantu pelajar dalam menghafal Al-Quran. Justru tidak hairan ia kini dijadikan salah satu silibus di sekolah tahfiz. Wartawan Izzati Rizan ada laporannya. Silibus sukan sunnah diperkenalkan di Sekolah Rendah Islam Nur Al-Furqan Serinaf Denai Alam Selangor bermula pada tahun 2015. Guru besarnya Azlin Abdullah berkata, sejak ianya dimasukkan sebagai salah satu mata pelajaran, ia mampu membentuk disiplin pelajarnya. Kita amat galakkan cara mendapat ilmu itu bukan saja melalui dalam kelas. Kita nak di luar kelas, contohnya macam aktiviti mana dapat membantu untuk melancarkan pemahaman dan juga penerimaan pelajaran masing-masing. Belajar secara teori, pelajar juga digalakkan untuk mengikuti latihan secara praktikal. Maknanya dalam 3 jam perjalanan kelas, 1 jam akan diperuntukkan untuk praktikal memanah. Terdiri daripada 70 orang pelajar berusia 7 hingga 17 tahun, subjek memanah diajar setiap hari di sekolah ini. Pelajar akui melalui latihan konsisten, mereka mampu mengawal emosi untuk menjadi lebih sabar dan tenang. Perbezaannya, saya rasa lebih fokus, lebih senang nak aturkan masa apa semua. Lepas tu saya rasa lebih bersedia. Bila macam cikgu bagi ujian ke apa-apa ke, saya tak adalah stres sangat. Sukan memanah ni lebih susah daripada apa yang disangka sebab dia memerlukan fokus yang lebih tinggi. Dia banyak step yang kena buat. Kalau kita langkah satu step, nanti dia akan jadi huru-hara, dia takkan dapat takkan tepat pada sasaran. Jadi kesimpulannya, memanah ni mengajar kita dalam kehidupan untuk berjaya dan tidak ada langkah yang mudah untuk berjaya. Berbeza pula dengan sekolah ini yang mempraktikkan 2 sukan sunnah sekaligus, iaitu menunggang kuda dan memanah. Meskipun memulakan silibus berkenaan pada Perintah Kawalan Pergerakan lalu, madrasah ini berjaya melahirkan 5 pelajar menguasai sukan memanah sambil berkuda. Saya belajar kuda dan juga belajar hafazan juga. Tapi sambil belajar kuda tu, hafazan tu masuk juga Quran. Jadi dalam masa setahun lagi dapat habis insya-Allah. Sukan berkuda dan memanah ni perlu dimasyarakatkan pada anak-anak muda, dan kita bermula pada pelajar-pelajar madrasah. Kenapa madrasah adalah satu tempat untuk belajar agama, dan sukan berkuda dan memanah sepatutnya diterajui oleh orang-orang yang beragama. Memanah dan menunggang kuda adalah sunnah yang dituntut kepada orang Islam. Malah sukan ini juga membolehkan para tahfiz dan juga agama lebih fokus terhadap pelajaran dan juga hafazan. Izzati Rizan melaporkan. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya.
Begitulah kegigihan pasangan adik-beradik apabila menamatkan pengajian ijazah Dr. Falsafah PhD di Universiti Teknologi Malaysia UTM Skudai siang tadi. Lebih membanggakan, seorang daripada mereka dianugerahkan penuntut terbaik pada convocation ke-64 yang disempurnakan Chancellor UTM yang juga Permaisuri Johor Raja Zahir Sofia Sultan Idris Shah. Siti Atifah Saruci dan adiknya Sarah Atirah masing-masing berusia 32 dan 29 tahun antara 8,900 graduan UTM Skudai yang berjaya menamatkan pengajian PhD. Siti Atifah memperoleh PhD dalam bidang kejuruteraan dari Malaysia Japan International Institute of Technology, manakala adiknya memperoleh PhD dalam bidang perbankan Islam dari Azman Hashim International Business School. Berkongsi rahsia di sebalik kejayaan itu, mereka mengakui gigih berusaha serta didorong oleh latar belakang keluarga daripada golongan pendidik. Bapa mereka, Saruci Sawal, yang berusia 57 tahun, adalah Ketua Penolong Pengarah Kanan di Jabatan Pendidikan Pahang. Manakala ibu mereka, Haliza Abdul Manaf, juga 57 tahun, adalah guru di Sekolah Kebangsaan Tanjung Lalang, Temeloh, Pahang. Dia sangat memberi pengaruh kepada kami. Bagaimana kami sejak dari kecil saling ikut ayah dan mak ke sekolah, membuatkan kami teringin untuk mendidik anak mangsa, untuk memanusiakan manusia. Jadi alhamdulillah kami bercadang, kami merancang untuk menyambung sampai ke peringkat PhD, dan alhamdulillah dapatlah alhamdulillah menjadi seorang pensyarah. Oh, perasaan dia luar biasa. Kalau biasanya master degree sendiri-sendiri, perasaan gembira. Dengan adik ni jadi double gembira, kegembiraan berganda. Kerana kebetulan bersama-sama kami dari degree, master dan PhD memang graduate tahun yang sama. Cuma sebelum ni universiti berbeza. Jadi kali ni alhamdulillah lah. Mungkin juga kegembiraan berganda untuk ibu bapa kami juga. Sememangnya latar pendidikan amat membantu kami untuk memberikan sumbangan sedikit sebanyak kepada kejayaan anak-anak kami. Tentu saja rasa syukur yang teramat, gembira yang teramat, kerana bukan sesuatu yang mudah untuk memperoleh perkara yang sedemikian. Sebelum ini, majlis convocation berkenaan terpaksa ditangguhkan 3 kali akibat pandemik COVID-19. Istiadat yang dijalankan siang tadi mengikut prosedur operasi standard SOP yang ketat bagi mengelak penularan wabak berkenaan. 6 pelajar Maktab Rendah Sains Mara MRSM yang dikenal pasti terlibat dalam kes buli digantung serta-merta selama 2 minggu persekolahan. Menurut Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Masih Khalid, Jawatankuasa Disiplin Maktab JDM turut mencadangkan pelajar terbabit ditamatkan pengajian mereka di institusi itu. Tambah beliau, JDM MRSM telah memanggil 10 pelajar yang terlibat insiden tersebut. Dalam laporan yang disediakan, 6 pelajar terlibat memukul mangsa buli berkenaan, manakala 4 pelajar yang berada di lokasi kejadian didapati bersubahat dan membuat provokasi. Kes tersebut membabitkan pelajar-pelajar di tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Ambil kira dari segi co-curriculum, ambil kira dari segi jati diri. Itu semua dia ambil kira markah tu, barulah dia ambil masuk ke Maktab Rendah Sains Mara. Tapi dalam banyak-banyak tu pun ada lagi yang semacam ni. Saya amat kecewa lah sebagai menteri yang jaga, Menteri Luar Bandar amat kecewa sebab tak sepatutnya pelajar-pelajar ni terdedah dengan perbuatan seumpama tu. Semalam, Polis Perak menahan 4 pelajar sekolah berasrama di Kuala Kangsar yang menjadi suspek utama insiden buli terhadap seorang pelajar lain sebelum video mengenainya tular di media sosial. Ketua Polis Negeri Datuk Mio Farida Latrash Wahid berkata 4 pelajar itu ditahan selepas selesai memberi keterangan di IPD Kuala Kangsar. Bertemu kembali. Lebih 2 juta individu atau 86.9% populasi remaja berusia 12 hingga 17 tahun di negara ini lengkap menerima suntikan vaksin COVID-19. Setakat tengah malam semalam, berdasarkan data Kementerian Kesihatan KKM menerusi laman COVID Now,
kira-kira 90.2% daripada golongan itu menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Bagi populasi dewasa pula, lebih 22 juta individu atau 97.2% telah lengkap vaksinasi, manakala 23 juta atau 98.6% menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin COVID-19. Sementara itu, bagi vaksinasi harian, sebanyak 123,868 dos vaksin diberikan semalam. Ia melibatkan 3,930 dos pertama, 6,613 dos selengkap serta 113,325 dos penggalak. Perkembangan itu menjadikan jumlah kumulatif pemberian vaksin bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK kini meningkat kepada lebih 54 juta dos. Kementerian Kesihatan KKM telah mengumpulkan 663 sampel di seluruh negara untuk kajian bagi menentukan sama ada vaksin Sinovac sesuai diberikan kepada kanak-kanak berusia 3 hingga 11 tahun. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Aaron Dagang, kajian yang ditaja oleh Sinovac Life Sciences Company Limited China itu dilakukan di 9 hospital termasuk Hospital Sibu dan Hospital Miri di Sarawak. Jelas Datuk Aaron, kajian ini membabitkan 2,000 kanak-kanak. Dan dapatan awal kajian itu boleh diperoleh antara 6 bulan hingga setahun dan daripada jumlah sampel itu, sebanyak 508 adalah dari Sarawak. Tegasnya, KKM amat berhati-hati sebelum meluluskan penggunaan vaksin ini kepada kanak-kanak berusia 3 hingga 11 tahun di negara ini. Tambahnya, kajian serupa juga telah dibuat sebelum kelulusan penggunaan bagi remaja berusia 12 hingga 17 tahun sebelum ini dikeluarkan oleh kerajaan. Katanya lagi, setiap kanak-kanak yang terbabit dalam kajian akan menjalani penilaian tahap kesihatan terlebih dahulu untuk menentukan mereka sihat dan mereka juga akan menjalani ujian tahap antibodi sebelum dan selepas vaksin. Penguasa Sains Kesihatan HSA meluaskan kebenaran vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech untuk kegunaan kanak-kanak berumur antara 5 dan 11 tahun dengan inokulasi akan bermula sebelum akhir tahun ini. Vaksinasi akan diberikan sebagai siri utama 2 dos selang 21 hari tetapi diberikan pada dos yang lebih rendah iaitu 10 mikrogram daripada yang digunakan untuk individu berumur 12 tahun dan ke atas 30 mikrogram. Ini adalah kali pertama vaksin COVID-19 dibenarkan di Singapura untuk digunakan dalam kumpulan umur 5 hingga 11 tahun. HSA telah menjalankan penilaian menyeluruh terhadap data dan berunding dengan 2 kumpulan pakar daripada Jawatankuasa Penasihat Ubat HSA dan panel pakar penyakit berjangkit. Berdasarkan data semasa, faedah melebihi risiko untuk digunakan dalam populasi muda dan vaksin itu memenuhi standard kualiti, keselamatan dan keberkesanan. Kementerian Kesihatan Singapura berkata pasukan petugas pelbagai kementerian telah menerima saranan jawatankuasa pakar vaksinasi COVID-19 untuk menggunakan dos pediatrik vaksin Pfizer-BioNTech untuk golongan tersebut. Gitar dipercayai berasal daripada alat muzik yang dipanggil sitar atau setar dari Persia pada 1500 sebelum Masihi. Alat ini kemudiannya dibawa masuk ke dalam muzik Melayu seperti perkumpulan keroncong dan orkes Melayu. Sitar juga adalah alat muzik yang berasal dari India, mengiringi muzik gamat di dalam wayang bangsawan pada zaman Datuk Bentara Luar. Di dalam Ghazal Melayu Johor, zaman Pak Lomak, pemain gitar dianggarkan kepada 4 ke 5 orang pemain untuk sesebuah kumpulan. Namun pada sekitar penghujung tahun 60-an, pemain gitar hanya seorang sahaja bagi sesebuah kumpulan di Johor. Peranan alat ini di dalam Ghazal Melayu Johor adalah sebagai pengisi atau filler semasa jalan lagu atau timbang, tokal atau picking, petikan serami atau strumming serta gong atau lawan tali pada tali bass. Antara nama tokoh pemain gitar Ghazal Melayu Johor termasuk Atan Dak, Dolah Senyap, Syarif Mat Nur, Mokri Othman dan ramai lagi. Baik, sejak kecil setiap daripada kita sudah pasti lali dengan soalan ini. Bila besar nak jadi apa? Ada yang pada masa itu sudah tahu kerjaya pilihan, tetapi ada juga yang masih tidak tahu bidang yang menjadi idaman hati. Untuk minggu ini, kerjaya pilihan Buletin Didik ialah pendidik. Guru atau cikgu dilabel kerjaya mulia, dipandang tinggi oleh umum kerana golongan ini mendidik anak bangsa menjadi manusia berguna.
Tetapi generasi muda kini lebih terarah memilih bidang yang lebih mengikuti peredaran zaman seperti YouTuber, pempengaruh atau influencer. Kerana bagi mereka, kerjaya ini lebih mudah, menyeronokkan dan lebih tinggi pendapatannya. Bagi graduan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Pengurusan Perniagaan Universiti Utara Malaysia UUM ini, beliau nekat memilih kerjaya selaku pendidik. Kerana katanya, beliau mahu melihat anak-anak bangsa mendapat pendidikan yang sempurna walaupun datang daripada latar belakang keluarga yang kurang bernasib baik. Okey, kerjaya sebagai seorang guru adalah sangat mulia sebenarnya dan dipandang tinggi oleh masyarakat. Ramai sekarang mahu menjadi influencer dan sebagainya. Tapi kalau anda mesti ingat bahawa menjadi influencer pun anda belajar juga di sekolah. Jadi untuk menjadi influencer ke untuk menjadi apa-apa sekalipun, lahirnya anda adalah daripada seorang guru yang mengajar anda di sekolah. Justeru, apabila ditempatkan di Pulau Bumbum Semporna, Sabah, beliau tidak mengeluh, malah bersyukur. Meskipun ditugaskan di lokasi yang agak terpencil, guru berusia 31 tahun ini gigih menabur bakti. Cikgu Rahimi memulakan tugasnya seawal 4 pagi. Biasanya rutin saya akan bangun dalam jam 4.30 pagi dan saya bersiap, dan dalam jam 5 pagi saya akan terus menaiki kenderaan menuju ke jeti guru. Menaiki bot dalam lebih kurang 10 minit, dan lepas itu sampai di Jeti Balimbang di Pulau Bumbum. Saya menaiki van dalam lebih kurang dalam 20 minit untuk sampai ke sekolah. Tempias hujan, basahlah juga baju-baju guru, kebiasaannya. Tapi ada juga guru-guru dah buat macam kasut dia membawa asing. Lepas itu barulah pakai di sekolah. Kepayahan Cikgu Rahimi dan rakan-rakannya ini harus dicontohi oleh semua. Sanggup berpanas, berhujan demi kemajuan anak bangsa. Jadi kepada adik-adik, ingat buat pilihan terbaik apabila mahu memilih kerjaya. Bukan sahaja memikirkan gaji yang ditawarkan, fikirkan juga sumbangan anda kepada bangsa dan negara. Subjek kesihatan mental akan dilancarkan secara bertahap-tahap di peringkat sekolah rendah, menengah dan pra-universiti di Singapura sepanjang 2 tahun akan datang. Berita Mediacorp melaporkan perkara itu diumumkan oleh Menteri Pendidikan Singapura Chan Chun Sing sebagai sebahagian kurikulum pendidikan perwatakan dan kewarganegaraan tahun ini. Sebelum ini, pelajar kesihatan mental sudah diperkenalkan kepada semua pelajar menengah bawah. Menurut Chun Sing, semua sekolah akan memperuntukkan waktu dan ruang khusus pada permulaan setiap penggal bagi guru-guru memeriksa kesejahteraan diri setiap pelajar. Guru akan disediakan dengan sumber pedagogi praktikal dan alat untuk memantau serta menyokong kesejahteraan diri pelajar. Sukan, Kementerian Belia dan Sukan KBS memantau rapi perjuangan atlet kebangsaan yang membawa cabaran di luar negara. Apatah lagi dengan pandemik COVID-19 yang masih membimbangkan. Antaranya situasi yang dihadapi skuad bola sepak pada kejohanan AFF dan pasukan hoki wanita yang tidak dibenarkan bertanding pada kejohanan trofi juara-juara Asia gara-gara wabak berbahaya itu. Kempen skuad Harimau Malaya yang bersaing pada kejohanan Piala AFF di Singapura Gini antara yang terkesan apabila sudah kehilangan 4 pemain gara-gara COVID-19. Mereka yang terpaksa menjalani proses kuarantin ialah Khairul Azhan Khalid, Faizal Halim dan terbaharu Akhia Rashid serta Quintin Cheng. Sambil berharap skuad bimbingan Tan Chen Ho itu tabah dan terus bersemangat, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu tetap optimis momentum 2 kemenangan awal 3-1 ke atas Kemboja dan 4-0 menundukkan Laos dapat diteruskan berdepan juara bertahan Vietnam malam esok. Pada perkembangan lain, Kementerian Belia dan Sukan turut mengesahkan usaha giat sedang digerakkan untuk membawa pulang pemain hoki wanita kebangsaan di Dong Hae, Korea Selatan selepas tidak dibenarkan bertanding pada kejohanan trofi juara-juara Asia oleh Persekutuan Hoki Asia susulan beberapa pemain negara positif COVID-19. Setakat ini tidak ada berita yang baik berkenaan dengan perkara itu, namun kita faham bahawa mereka di kuarantin adalah tujuan untuk menjaga keselamatan kesihatan mereka juga selain daripada menjaga keselamatan kesihatan orang lain. Jadi perkara ini perlu dibuat
dan kita akur dengan apa juga keputusan daripada kerajaan di sana. Sementara itu, Datuk Seri Ahmad Faizal petang tadi meluangkan masa mengunjungi sambil menjamu selera di gerai makanan yang diusahakan atlet lontar peluru Paralimpik Negara Muhammad Ziad Zulkifli. Turut memberi galakan kepada Ziad, rakan atlet Siti Zalina Ahmad dari Sukan Bowling Padang dan atlet terjun Leong Moon Yi. Fobo dan juga mi kari dia memang antara yang paling sedap pernah saya rasa. Jadi saya jemput orang ramai semua, mari kita support atlet-atlet kita seperti saudara Ziad. Gerai dia di Don's Warung ni di Plaza Damas. Marilah kita sama-sama cuba bantu perniagaan Ziad. Sememangnya tidak ramai yang menyedari di sebalik nama yang gah selaku atlet Paralimpik bertaraf dunia, Ziad juga mempunyai hobi memasak. Dan didorong minat yang mendalam itulah, Ziad bersama rakan-rakan membuka perniagaan makanan yang berasaskan mi dan beberapa menu istimewa. Kita buat daripada makanan pada Vietnam. Selera Malaysia. So tu nama dia Pobo Mi. Dan juga satu lagi ada lontong goreng. Orang Johor selalu makan lah, tapi saya buat elemen tu dalam saya berniaga sekali lah. Gerai saya buat elemen tu sekali. Tambah Ziad, dia sememangnya bertuah perniagaannya mendapat sokongan padu keluarga, apatah lagi dengan jadual padatnya selaku atlet kebangsaan. Begitupun tekadnya untuk mencipta rekod dunia tetap menebal dan menjadikan kejohanan dunia dan Sukan Asia tahun ini sebagai gelanggang kebangkitannya sambil melupakan tragedi Sukan Paralimpik Tokyo yang menyaksikan pingat emas dan rekod dunianya tidak diiktiraf. Itu adalah kodok Al-Qadar dan saya terima seadanya. Adalah hikmah di sebaliknya. Allah tunjukkan itu ada mungkin salah satunya saya buka kedai. Saingan kejohanan dunia Mobile Legend M3 kembali bersambung hari ini untuk aksi peringkat play-off pasukan upper bracket. Tumpuan pastinya terarah kepada dua wakil negara pasukan Todak dan SMG yang meneruskan cabaran untuk keperlawanan akhir. Bergelar naik juara kumpulan B, Todak melayakkan diri ke saingan upper bracket dan perlu berdepan juara kumpulan D, RRQ Hoshi dari Indonesia. Rekod cemerlang RRQ terutamanya menerusi penampilan Albert yang cukup hebat pasti memberikan cabaran getir buat Todak. Kedua-dua pasukan dijadualkan bertemu esok dalam permainan best of 5 untuk ke peringkat seterusnya. Sementara itu, pasukan SMG yang meneruskan aksi di lower bracket dijadualkan bertemu satu lagi pasukan dari Indonesia, Onyx Esports. SMG selaku juara MPL Malaysia harus bijak mengatur strategi memandangkan pasukan yang tewas dalam peringkat lower bracket akan tersingkir. Pertemuan SMG menentang Onyx Esports akan berlangsung Isnin ini. Visual air terjun tertinggi di dunia Angel Falls pada ketinggian 979 meter mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Tarushdie Muhammad Nazri. Salam hormat dan Assalamualaikum.